Okey, suara cikgu dengar tak? Dengar. Alright. Okey, ini hari ini kita sambung yang minggu lepas. Melukis graf. Cumanya cikgu nak sentuh sikit yang semalam. Okey, untuk perwakilan fungsi. Okey, yang ni untuk contoh 3 ni. Okey, dia bagi set P. Unsur dalam set P adalah 1, 2 dan 3. Manakala satu lagi dia bagi set Q di mana unsur dalam set Q adalah 4, 5 dan 6. Fungsi F yang memetakan set P kepada set Q ialah dengan menambah 3. Okey, dia punya fungsi tambah 3, maksudnya 1 tambah 3 dapat 4. 2 tambah 3 dapat 5. 3 tambah 3 dapat 6. So, kita nak mewakilkan hubungan tersebut menggunakan yang pertama pasangan tertib, yang kedua menggunakan jadual, yang ketiga menggunakan graf dan yang keempat menggunakan persamaan. Okey, untuk pasangan tertib, dia dah bagi set P dan juga set Q. Okey, unsur-unsurnya sekali. Jadi awak hanya buat padanan unsur pertama pada set P dengan unsur pertama pada set Q. Kita dapat 1, 4. Kemudian unsur kedua bagi set P dengan unsur kedua bagi set Q, kita akan dapat 2 dengan 5. Ini 2, 5. Dan akhir sekali unsur ketiga bagi set P dengan unsur ketiga bagi set Q. So akan dapat 3, 6. So 3, 6. Awak tulislah. 1, 4, 2, 5, 3, 6. Cara penulisan macam ni lah. Tanda kurungan macam ni. Kemudian senaraikan dia punya unsur-unsur. Okey. Kemudian yang B pula menggunakan jadual. Ini sama dengan jadual nilai. Okey, nilai P pada set P unsur dia 1, 2 dan 3. Manakala unsur bagi set Q 4, 5 dan 6. Ini menggunakan jadual. Untuk menggunakan graf, buat paksi X dengan paksi Y. Kemudian kita plotkan koordinat. So yang macam ni kan, 1, 4. So 1, 4. Pangkah kat sini. Kemudian 2, 5. Okay, 2, 5. Pangkah kat sini. Terusnya 3, 6. 3, 6 pangkah. Pangkah sahaja, tak perlu garis. Okay, tak perlu awak nak buat garisan. Okay, untuk D, letakkan dekat luar ni. Okay, dekat sini awak susun unsur bagi set Q. 4, 5, 6. Letak tanda sama dengan. Okay. Kemudian letakkan unsur bagi set P. 1, 2, 3. Seterusnya dia kata fungsi yang memetakan set P kepada set Q adalah menambah 3. So letaklah tambah 3.
tambah 3, tambah 3, tambah 3. Jadi ini adalah nilai bagi Y. Ini pula nilai bagi X dan tambah 3. Jadi awak boleh tulis macam ni ataupun boleh tulis Fx. Fx ni maksud dia Y lah, fungsi. X tambah 3. Ini yang menjawab kepada soalan dekat muka surat 77 awak punya buku kerja. Okay? Alright. Okay, so kita pergi pada membina graf hari ni. Kita nak lukis graf. Ini sambungan daripada kelas sebelum ni. Okay, langkah-langkah untuk melukis graf. Pertama, bina jadual nilai. Ingat lagi jadual nilai yang ni lah ni. Ada nilai X, ada nilai Y, ada koordinat pertama, koordinat kedua, koordinat ketiga dan koordinat yang keempat. Ini adalah jadual nilai mengikut fungsi yang diberikan. Kemudian kita buat skala. Okay, ikut skala yang diberikan dalam soalan. Kemudian selepas kita buat skala yang ni ada paksi Y dengan paksi X, okay, buat skala dia, nombor-nombor dia dan kemudian kita plotkan titik koordinat X dengan Y bagi pasangan tertib daripada jadual nilai yang kita dapat tadi. Daripada sini. Ini adalah koordinat lah ni. Yang koordinat pertama negatif 1, 1. Koordinat kedua 0, negatif 1. Koordinat 3, 1, 1. Koordinat keempat 2, 7. Ini adalah koordinat daripada jadual nilai. Akhir sekali bila kita dah buat koordinat dia, dah plotkan, kita akan sambungkan titik-titik dengan garisan yang melengkung ataupun garisan lurus tapi mesti licin. Nanti cikgu bagi tahu licin tu macam mana. Alright. Okay, contoh yang nombor 5 ni. Contoh 5, kita diberikan lengkapkan jadual nilai di bawah bagi fungsi Y sama dengan 2X tambah 4. Ini fungsi dia. Ataupun dia juga boleh tulis macam ni. Fx 2X tambah 4. Ini pun sama. Ini dengan ini adalah sama sahaja. Okay. Okay, ini jadual nilai. Bagaimana kita nak isi jadual nilai? Apa yang kita kena buat? Okay, jadual nilai dia bagi sini nilai X. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 dan 3. Okay, kita nak cari nilai Y. Okay. Cara untuk cari nilai Y. Okay, pertama menggunakan fungsi 2X tambah 4, kita gantikan nilai yang ni. Apabila X sama dengan negatif 1, okay, kita gantikan nilai negatif 1 ke dalam nilai X tersebut. Right. So, kita akan dapat Y sama dengan 2. Okay, sini kita dapat Y sama dengan 2. Kemudian kita gantikan nilai X sama dengan 0. Okay, kita akan dapat Y sama dengan 4. Ingat lagi tak cara untuk cari nilai Y? Ingat lagi tak cara dia? Okay, kemudian kita gantikan nilai X dengan 2. Okay, kita akan dapat sama dengan 8. So, 8 kat sini. Okay. Jadi, ini adalah jadual nilai yang telah kita sediakan. Awak tak ada jadual nilai, tak boleh bina graf. Okay, so dia kata lukis paksi mengikut skala yang diberikan. Okay, skala paksi X 2 cm kepada 1 unit. Okay, ini kertas graf. Sekejap. Okay, ini yang kita berhenti tu hari. Okay, dia nak paksi, sama tak? Sekejap. 2, 4, 6, 8, 10.
Okey, sama. Okey. So dekat sini kita akan bina paksi X dia punya skala 2 cm kepada 1 unit. Okey, katakan ni buku awak. Okey, ini cikgu dah bina itu hari paksi Y kan. Okey, kemudian kita nak bina pula paksi X. Okey. Okey, kat sini. Sekejap cikgu nak. Okey, ni cikgu buat paksi X. Okey, tak apalah, saya bengek sikit. Alright. So apa maksud paksi X dia punya skala 2 cm kepada 1 unit. Okey, awak lihat pada paksi X ada negatif 2 nilai yang paling rendah, kemudian nombor 3 nilai yang paling tinggi. Jadi untuk paksi X 2 cm kepada 1 unit. Okey, katakan satu kotak ni kita anggap dia sebagai 1 cm. Okey, satu kotak ni sebagai 1 cm. Jadi dia nak 2 cm. So 2 kotak, setiap 2 kotak ni adalah 1 unit. Okey. Maksudnya ini nilai bagi 1. Ini nilai bagi 2. Ini nilai bagi 3. Okey. Sebab nilai X paling besar adalah 3, kita stop setakat 3. Nak tulis lebih boleh, tak ada masalah. Tapi tak digunakan. Okey, yang tengah ni adalah kosong-kosong. Asalan kita panggil. Okey, ini kosong. Kemudian dekat sini negatif 1. Kemudian dekat sini negatif 2. Okey, ini paksi X. Settle. Okey, paksi Y 2 cm kepada 2 unit. Okey, ni 1 cm, ni 2 cm. Okey, 1 cm, 2 cm. Okey. 2 cm kepada 2 unit. Maksudnya sini kita nak mulakan dengan nombor berapa? Kita nak mulakan dengan nombor berapa yang tu? Azmi, yang ni kita nak tulis dengan nombor berapa? Saya tu ego. Yelah Azmi. Nombor berapa nak tulis sini? 2 kot. 2. Okey, betul. Letak nombor 2. Okey, seterusnya Azmi nombor berapa? Ah, 2 cm kepada 2 unit. Berapa? 4 lah. Okey, bagus. 2, 4, 6. Kemudian 8, 10, 12. Ikutlah gandaan dia 2 unit. 2 cm kepada 2 unit. Ni 2 cm. Setiap 2 cm kita letak dia 2 unit. 2 cm, 4. Okey, tambah lagi 2. Okey, so sini negatif 2. Okey, di sini negatif 4. Okey, lepas selesai yang tu, okey, tengok balik buku teks. Dia kata kita akan plotkan titik mengikut pasangan tertib daripada jadual nilai di atas. Okey. Kita akan plotkan. Okey, cikgu guna warna biru lah. Okey, kita nak plotkan mengikut pasangan tertib. Pasangan tertib apa? Tengok balik nombor yang ni. Nilai X dengan nilai Y. So pasangan tertib dia kita ada negatif 2, 0. Kemudian kita ada negatif 1, 2. Kemudian kita ada 0, 4. Kemudian kita ada 1, 6. Seterusnya kita ada 2, 8. Kemudian 3, 10. Okey? Ini adalah titik-titik yang akan kita plot. Okey, double check balik.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ini 6 koordinat dia lah. Okey, so kita plotkan. Tengok, yang pertama negatif 2, kosong. Okey, cari negatif 2 pada paksi X kat sini. Kosong. Okey, so sini. Okey. Cikgu boleh tak saya nak plotkan tu, saya nak buat dot macam ni. Okey. Tak digalakkan. Okey, kenapa? Mana ni? Okey, semua ni kita buat menggunakan tanda pangkah. Okey, itu cara kita plotkan. Jadi tak boleh guna, cikgu tak galakkan awak gunakan dot-dot ke, buat macam star ke, bulat kosong macam tu ke, tak digalakkan, tak mau. Okey, yang paling cantik kita buat tanda X, tanda pangkah. Kemudian negatif 1, 2. Okey, negatif 1, 2 dekat sini. Okey, so kita pangkah kat sini. Okey, ni kita tengah buat plot Kemudian 0, 4. 0, 4 kat sini. Okey, kemudian kita ada 1, 6. Dekat sini. Seterusnya ada 2, 8. 28 kat mana? 28 kat sini. Okey. Kemudian kita ada 3, 10. 3, 10 di sini. Okey. So dah siap kita plot. Ni. Okey, dah siap kita plotkan. Kemudian apa kita kena buat? Kita lukis. Okey, tips dia melukis graf garis lurus mestilah guna pembaris. So keluarkan pembaris. Okey, sekeluarkan pembaris awak garislah menggunakan garis pembaris, buat satu garisan lurus. Sebab ini adalah graf garis lurus. Okey. Alright. So kita garis. Awak anggaplah cikgu tengah guna pembaris ni. Uish, tak guna pembaris pun garis lurus tak? Lebih kurang lah kan? Okey, so kita dah siap membina satu graf. Okay, faham tak? Faham dok? Faham. Faham. Okey, bagus. Right. Okay, awak perasan tak yang ni? Okay, tunjuk kat awak. Okay, ini dia punya persamaan. Y sama dengan 2X tambah 4. Okey. X ni, dia punya kuasa apa dia? 1 ke 2 ke 3 ke 4? Kuasa bagi X. Y sama dengan 2X tambah 4. Okey. Kuasa bagi X ni, apakah nilai kuasa dia? Kuasa 1 ke, kuasa 2 ke, kuasa 3? Alia, kuasa bagi X, kuasa apa? 2 kot. Salah. Bukan 2 kot. Dia adalah kuasa 1. Sebabnya kalau kuasa 2, dia tulislah kuasa 2 kat sini. Okey. Kalau kuasa 2 ataupun kuasa 3, dia akan tulis nilai kuasa tu pada nilai X. Tapi yang tadi, Y sama dengan 2X tambah 3, Y sama dengan 2X tambah 3, tambah berapa? Tambah 3 dia. Y sama dengan, berapa dah tadi? 2X tambah 4, okey. Yang tadi Y sama dengan 2X tambah 4. Okey, nilai kuasa pada X ni sebenarnya 1. Sebab tu dia punya graf adalah graf garis lurus. Tetapi, contoh yang ke-6 ni kita nak tengok apabila nilai kuasa bagi X tu adalah 2. Okay, so kita panggil graf ni, bila kita bina graf, dia dapat bentuk macam ni. Bentuk senyum ataupun bentuk masam. Ini bentuk senyum, yang ini bentuk masam. Ini graf senyum. Ini graf masam. Bila dapat bentuk ni, biasanya kalau bentuk senyum ataupun masam, dia punya kuasa bagi X adalah 2.
Tapi kalau kuasa bagi X tu adalah 1, dia punya graf adalah ni, kita panggil fungsi linear. Okey, ataupun graf fungsi linear. Linear ni maksud dia lurus. Alright. Tu maksud dia linear. Okay, so yang ini pula kita nak lihat kalau graf tu adalah graf fungsi kuadratik. Ini. Fungsi kuadratik dia akan ada X kuasa 2. Okay, ini pun sama. Dia bagi satu persamaan, satu fungsi. Kita kena gantikan nilai. Kita dapatkan nilai bagi tempat kosong tersebut. Okay, yang ni bila kita kira, bila X sama dengan negatif 1, okay, Y akan dapat kosong. Gantikan X sama dengan 1, Y dapat negatif 4. Gantikan X dengan 2, kita dapat Y sama dengan negatif 3. Okay, so siaplah. Ni jadual nilai. Okay. Cikgu, Seterusnya, ya. kawan saya nak masuk meet. Dia kata tak masuk. Oh, ya ke? Sekejap. Tak ada pun. Siapa tu? Suruh dia masuk lagi sekali. Okey dah. Mana tadi? Okey. So bila kita gantikan nilai, kita akan dapat satu jadual nilai. Jadual nilai ni paling penting untuk bina graf. Sebab kita nak plotkan berbandukan jadual nilai. Okey. Kita kasih tengok tips. Awak mesti guna pensel untuk buat graf. So pensel tu mesti mata yang tajam. Kena sharpkan elok-elok supaya graf tu dapat menjadi graf yang licin. Okay. So kalau graf kuadratik ada dekat kedai alat tulis pembaris yang melengkung. Okay, so pembaris yang melengkung tu boleh digunakan untuk buat garisan melengkung yang cantik. Okay, so bila kita buat jadual nilai dah siap, baru kita buatkan dia punya paksi. Okay, tengok skala dia, paksi X dengan paksi Y. Okay, buatkan macam biasa. Plotkan, ini adalah titik-titik yang telah diplotkan. Okay, yang ni, awak dah plotkan titik-titik ni mengikut jadual nilai. Kemudian baru kita garis. Okay, so tengok buku kerja muka surat 79. Ini kita nak bina bersama-sama satu graf fungsi kuadratik. Okay. Okay, dekat sini. Cikgu share. Right. Ini adalah kertas graf yang sebenar. Yang cikgu buat kotak-kotak tadi, yang ni tadi, ini mengikut awak punya buku tulis. Tulis kita kan petak-petak macam ni kan. So yang ini, kita nak buat, itulah kertas graf. Kalau awak Google kertas graf pun banyak, banyak contoh dekat Google. Ada banyak jenis kertas graf yang kita boleh tengok. Semua ni kertas graf. Okay. So sekarang, cikgu dah suruh tengok yang ni. Okay, lihat. Pada paksi X. Okay, lihat pada paksi X. Satu kotak hijau ni, yang ni, dia biasanya 1 cm. Okay. So daripada skala yang awak lihat ni, apakah skala dia? 1 cm mewakili berapa unit?
Pasti X. 1 cm mewakili berapa unit? Idlan. Idlan ada Idlan? Ya, cikgu. Okey, Idlan. Tengok pada paksi X. Okey, 1 cm mewakili berapa unit? Ini kita nak kenal dulu, kena pasti awak punya skala supaya awak faham skala tu apa. Tak nampak Tak, cikgu. Betul. Nampak Okey. Ni kosong. Ni 1, ni 2. Setiap satu kotak ni adalah 1 cm. Okey, jadi kalau tengok pada skala ni, 1 cm mewakili berapa unit? Dua unit, cikgu. Satu. Satu. Okey. Sekejap. Cikgu tunjuk kat sini. Okey. Okey, cikgu besarkan kat sini. Saya ingat pula. Okey, ni cikgu nak bagi awak kenal dulu. Awak faham dulu mengenai skala. Okey? Okey. Pada kertas graf dia akan ada garisan-garisan kotak-kotak kecil. Okey? Besar sikit lagi. Ni. Ini kertas graf. Okey. Dia ada garisan warna hijau cair, satu lagi garisan warna hijau pekat. Kadang-kadang warna biru, kadang-kadang warna kelabu, kadang-kadang warna hitam. Tengoklah kertas graf yang awak beli tu. Okey. Biar kalau yang garisan hijau pekat ni, okey, dia punya ukuran adalah 1 sentimeter. Okey. Macam yang ni pun 1 cm. Okey. Ni 1 cm. Maksud dia dekat sini, skala ni adalah skala paksi X yang dia tunjuk dekat rajah contoh ni 1 cm kepada 1 unit. Ini maksud dia 1, 2, 3. Katalah tiba-tiba dia tukar. Okay, sini dia buat 3. Sini dia buat 6. Sini dia buat 9. Okey, maksudnya 1 cm kepada 3 unit. Itu maksud dia. Ataupun dia buat, cikgu padam yang ni dulu. Okey. Dia buat kat sini, dia buat kat sini, dia buat kat sini. Okey. Yang ini dah berapa cm daripada 2 kotak ni? Berapa cm? 2 kotak ni berapa cm? Okey, 2 cm kan? Dia buat sini 1, dia buat sini 2, dia buat sini 3. Maksud skala ni adalah 2 cm kepada 1 unit. Okey, boleh faham mengenai skala. Okey? Jadi kita balik pada soalan tadi. Okay, dia bagi fungsi Y sama dengan X kuasa 2 tolak X tolak 4. Okay, so sekarang jom kita kira apakah nilai bagi Y apabila X sama dengan negatif 3. Ingat lagi tak cara guna kalkulator? Mana kalkulator cikgu? Betul tak boleh. Cuba awak kira. Lupa dah mana cikgu tak kalkulator cikgu ni. Kalkulator ni. Okey. Jom kita buat sama-sama.
Alright. So sekarang dekat calculator ni nak tekan apa? Apa nak tekan kat calculator tu? Dah lupa lah tu. Okay, yang ini awak boleh gunakan kalkulator terus untuk awak kira. Tak perlu tunjuk jalan kerja. Tolong cikgu macam mana nak kira ni? Okey, X kuasa 2. Okey, kita tekan nilai X. Awak tekan kat kalkulator awak, tekan nilai X. Mana nilai X? Okey, X kuasa 2 tolak X tolak 4. Okey. Boleh tak? Okey, tekan calculate. X gantikan nilai dengan negatif 3. Okey. So, awak akan dapat nilai itu adalah berapa? 8. Okey. Sini adalah 8. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Pada kalkulator, tuliskan persamaan ni. Okey, X kuasa 2. X kuasa 2. Tekan X kuasa 2. Kemudian tolak X tolak 4. Tekan calculate kat sini. Okey. X kita nak gantikan dengan nilai ni. Negatif 3. So X negatif 3. Tekan sama dengan 2 kali dapat nilai 8. Okey, tekan calculate lagi. X negatif 1. Negatif 1. Okey, kita akan dapat nilai kat sini, nilai Y adalah negatif 2. Okey. Kemudian kita tekan lagi calculate, gantikan X dengan 1. Okey, dapat negatif 4. Okey, akhir sekali tekan lagi calculate, gantikan X dengan 3. Okey, gantikan dengan 3. Kita akan dapat jawapan dia adalah 2. Okey. Itu cara untuk paling cepat kita nak dapatkan nilai Y untuk memenuhi fungsi Y sama dengan X kuasa 2 tolak X tolak 4. Yang ini kalau dalam peperiksaan awak akan dapat 1 markah. Alamak cikgu 1 markah je. Sebab itulah cikgu suruh awak guna kalkulator terus dapat markah. Okey? Okey, langkah yang seterusnya. Kita akan bina paksi X dengan paksi Y. Okey? Dengan skala paksi X 2 cm kepada 1 unit. Paksi Y 2 cm kepada 2 unit. Okey, yang ni buat sama-sama dekat buku awak. Buat bersama-sama cikgu. Buat tak? Okey, kemudian kita tengok. Buat. Okey, bagus. Kita buat pelan-pelan bersama-sama. Alright. So, sekarang kalau cikgu terus tengoklah koordinat dia negatif 3, 8, negatif 2, 2. Kalau awak tak sure, awak boleh tulislah dekat tepi ni. Kat tepi ni tulis dia punya koordinat dia yang kita nak plotkan. Negatif 3, 8. Okey, kemudian tulis negatif 2, 2. Ikut dia punya susunan ni. Okey, negatif 1, negatif 2. Seterusnya, 0, negatif 4. Lepas tu 1, negatif 4. Lagi 2, negatif 2. Kemudian 3, 2. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, lengkap. Jadi kita nak buat satu garisan. Kita nak garis. Okay, tengok. Kena cerdiklah sikit tengok ni. X negatif 3 sampai 3. Y 8
Nombor 8 paling besar, paling kecil nombor 4. So dekat situ barulah kita boleh mengagak dekat mana kita nak buat garisan. Okay. So kalau X, kat sini lah kot. Kena guna pensel Okay, gariskan. Okay. Minta maaf kalau sengit-bengit. Cikgu tak guna pembaris. Awak guna pembaris jangan guna freehand. Okay, 1. Okay, cikgu buat dekat sini lah. Okay. Tu dia. Basah lah. Lebih kurang lah ya. Okay dah. Ni paksi Y. Okay. Ni paksi X. Udah benar. Okay. Dia kata skala paksi X 2 cm kepada 1 unit. 2 cm maksudnya sini ke sini. Ni 2 cm. Tik-tik dulu. 2 cm, 2 cm. Okey, sini pun sama. 2 cm. Okey, kemudian paksi X, dia kata negatif 3, negatif 2. Tengok yang kosong dulu. Kosong, 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. Okey, kemudian paksi Y, yang ni ada negatif 3, 2, 1. Negatif 3, negatif 2, negatif 1. Ini kosong ni, asalan. Okay, dah settle. Paksi X semua dah ada. Ingat, skala dia 2 cm. Okay, skala paksi Y 2 cm kepada 2 unit. Pun sama, 2 cm. 1 cm, 2 cm. Tik. 1 cm, 2 cm. Nah, tanda. 1 cm, 2 cm. Tanda. Okey, yang ni pun sama. 1 cm, 2 cm. Tanda. 1 cm, 2 cm. Tanda. Kita tulis pula. Dia ada nombor 8, 2, negatif 2, negatif 4, negatif 4, negatif 2, 2. So paling kecil negatif 2. So kosong. Dia kata 2 cm kepada 2 unit. So sini negatif 2 lah. 2. Negatif 4. Okay. 2, 4, 6. Tak ni. Terkurang. Okay, padam dulu. Okay. Okay, apa atas ni? Okay, ni paksi Y. Y ini 8. Okay, dah siap kita punya paksi X dengan paksi Y mengikut skala yang betul. Bila awak dah buat mengikut skala yang betul, awak akan dapat 1 markah. Okay, skala dia cantik, betul semua, garis lurus, kemas, dapat 1 markah. 1 je cikgu, 1 je. Okay, kemudian negatif 3, 8. Kita plotkan. Ingat kalau plotkan kita kena gunakan tanda X, pangkah. Negatif 3, 8 kat sini. Negatif 3, cari 8 kat sini. Okay, kat sini So kita pangkah dekat persilangan tu. 1, siap. Kemudian negatif 2, 2. Negatif 2, 2 kat sini. Okay. Lepas tu negatif 1, negatif 2. Negatif 1, negatif 2 dekat sini. Kemudian kosong negatif 4. Dekat sini. Seterusnya 1 negatif 4. Okay, 1 negatif 4 kat sini. Salah. Dia kena betul-betul pada ni. Sini. Dia cun kat situ. Tanda pangkah Lepas tu 1 negatif 4 dah. 2 negatif 2. Di sini. 2 pada paksi X, negatif 2 kat sini. Okay, dia bersilang kat sini. Lepas tu 3, 2. 3, 2 di sini. Dah siap plot. Dapat 1 markah. Okay, plot tu mesti semua betul. Okay, sekarang cara untuk kita nak gariskan. Kita punya garisan. Ni lah. Kita kena sambungkan titik-titik ni. Okay, kalau awak guna pensel nanti untuk awak buat, awak jangan terus tekan tau. Awak buat dia macam cair-cair sikit. Okay. So kita caranya, tips untuk cikgu guna bila kita nak gariskan garisan melengkung. Yang ni garisan melengkung tau sebab dia punya graf adalah bentuk macam ni. Bentuk senyum. Kuadratik kuasa 2.
Kuasa 2 graf dia adalah graf fungsi kuadratik. Kuadratik. Okay. So ambil awak cantumkan 3 titik yang pertama. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. So kita cantumkan dia. Okay, gariskan. Awak gariskan, awak tarik. Buatlah pelan-pelan. Pergi ke titik yang pertama, lepas tu pergi ke titik yang kedua, titik yang ketiga. Stop. Okay. Pergi pada titik kedua. 1, 2, 3. Okay, garis daripada sini. Okay, garis. Pergi ke sini pula. Okay, seterusnya pergi ke titik yang ni pula. Kita nak 3 titik kan? Okay. Yang ni garis. Pergi ke situ. Okay. Kemudian daripada sini, pergi sini. Titik pertama, titik kedua, terus ke titik ketiga. Okay, titik pertama, kedua, pergi ke titik yang ketiga. Okay. Okay, dah siap. Macam itulah cara untuk buat graf kuadratik. Nak bagi cantik. Jangan, okay, guna pen lain. Okay, jangan buat macam ni. Ni pensel awak jangan, macam ni. Oh, itu tak mau. Salah. Tak mau macam tu. Garisan mesti sharp. Satu garisan sahaja. Okay? Yang ni okey lah. Betul lah. So, bila awak plotkan, awak dapat satu markah. Okay. Gitu. Okay. Boleh faham tak cara buat graf? Boleh ke? Boleh cikgu. Okay. Sekarang cikgu nak awak buat yang B. Okay, ini cikgu bagi jawapan yang tadi. Sekejap. Mana tadi? Okay, sambil-sambil tu sekarang semua orang cikgu nak awak buat soalan B. Cuba buat soalan B. Okay, buat sekarang Kalau dah siap, bagi tahu dah siap. Start keluar background ni. Okay. Ni soal jawapan yang tadi. Jawapan yang soalan A tadi. Kan sama cikgu buat tu. Ni. Ni kita buat tadi sama-sama. Ni jawapan dia tadi. Okay. So sekarang awak buat yang ni dalam buku awak. Buat dulu. Lepas tu kita tengok jawapan dia. Cikgu bagi masa 10 minit boleh? Boleh 10 minit?
Buat ada soalan? Tanya cikgu
Ada yang dah siap ke? Dah cikgu. Dah, Alia dah. Dah. Alia snap gambar hantar kat cikgu, tengok. WhatsApp kat cikgu. Okey, jap. Okey, betul. Okey, yang Alia buat tu betul. Tahniah, bagus. Okey, Alia boleh teruskan dengan soalan C? Cuba buat yang C. Okey. Okey, yang lain? Ada yang dah siap ke? Tengah buat gerak. Tengah buat gerak. Okey, bagus. Buat juga. Jangan tak buat, nanti tak faham.
Okey, dah siap ke? Okey, kalau awak tengok dekat paparan awak, itu cikgu dah siap. Yang tu cikgu dah siapkan untuk soalan B. Tu. Okey, jadi awak tengok macam tadi, yang first tadi graf kita garis lurus. Garis lurus kita panggil graf fungsi linear. Okey? Kemudian yang kedua kita belajar graf tu macam ni ataupun macam ni. Yang ini adalah graf fungsi kuadratik. Okey, tapi yang ni pula dia macam ni, dia kadang dia macam ni. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Itu apa nama graf tu? Sebab dia punya kuasa bagi X, Y sama dengan X kuasa 3 tolak 4. Tadi X kuasa 1, yang ni X kuasa 1, yang ni X kuasa 2, yang ni X kuasa 3. X kuasa 3, apa tajuk graf tu? Awak tengok pada buku teks muka surat 155. Okey. Ni benarnya. Kan ni. Sini. Yang ni. Kan sama macam graf awak buat tadi kan? Okey, yang ini namanya ni. Graf fungsi kubik. Sebabnya kuasa terbesar dia adalah ni. Kuasa terbesarnya adalah kuasa 3. So dia panggil grafnya adalah graf fungsi KUBIK, kubik ataupun kubik. Okey. Itu graf yang ketiga. Okey, seterusnya cuba buat soalan C pula. Okay, ini yang kita buat tadi. Okay, so sekarang C. Okay, C ni pula, X dia tak ada kuasa 2, tak ada kuasa 3. Dia kuasa 1 tapi dia 120 per X. Okay, dekat sini, dia sama juga dengan 120 X kuasa negatif 1. So, dia akan menghasilkan graf yang berbeza, dia punya bentuk. Yang ini kita panggil graf fungsi salingan. Okey, macam mana gambar rajah ataupun bentuk graf fungsi salingan? Cuba buat soalan C. Siapa dah buat soalan C tu, awak ambil gambar, snap gambar, hantar kat cikgu. Cikgu tengok.
Okey, untuk C awak akan dapat graf macam ni. Cikgu nak buat tadi tapi cikgu punya ni tak cukup sebab dia sampai atas ni. Okey. Okey, ni sampai ini yang C. Okey. Okey, ini adalah graf. Nama tajuk bagi graf ni adalah graf fungsi salingan. Right. Okey, untuk soalan D, awak cuba buat dulu yang ni bagi dapat C ni. Yang B tadi semua boleh buat ke? Soalan B tadi semua boleh buat? Boleh. Boleh Okey, buat C. Cuba buat C pula sekarang. Awak buat sekarang, kita siapkan. Nanti dah habis kelas, tak payahlah awak buat lagi matematik. Okey, macam biasa, siapa dah siap sampai soalan D, snap gambar, WhatsApp kat cikgu, nanti cikgu tik awak dah buat. Kehadiran, tulis siapa belum buat kehadiran. Okey, ada kawan awak yang tak faham cara untuk kira jadual nilai guna kalkulator. Okey. So yang mana tak faham tu kita recall balik. Yang lain yang dah faham boleh terus buatkan graf Cikgu ajar bagi yang tak faham. Beberapa orang yang tak faham cara guna kalkulator tu cikgu ajar. Okey, sekarang buka buku teks, muka surat 152. Yang kurang mahir tu. Okey, buku teks muka surat 152. Okey, kita tengok yang ni. Okey, cara-caranya adalah okey. Sekarang sediakan kalkulator dekat sebelah awak, depan awak lah. Ambil kalkulator. Alright. Ambil kalkulator, lepas tu tengok soalan ni dia kata tadi. Yang ni. Y sama dengan 2X tolak 1. Okay. So pada kalkulator, macam kita nak buat. Okay, tekan 2.
tekan nombor 2. Okay, lepas tu tekan X. Okay, tekan X. Bagi yang kalkulatornya tak ada X, awak tekan ni 2 alpha tanda tutup kurungan X. Okay, cikgu ada X kat sini. Okay, mula cikgu ajar cara ni. 2, okay, tekan alpha. Okay, tekan tanda tutup kurungan. Okay, awak akan dapat X. Ni merah ni X. Okay, kuasa 2. Ini kuasa 2. Tekanlah. Tolak dengan 1. Okay. Dan tekan tanda sama dengan. Silap. Tekan sama. Tekan tanda kalkulat. Okay, semula. 2. Okay, 2. Okay, tekan alpha. Tekan tanda tutup kurungan. Awak akan dapat X. Okay, dia akan keluar X kat sini. Kuasa 2. Okay, tekan kuasa 2. Mana kuasa 2 cikgu? Sini. Tekan kuasa 2. Tolak dengan 1. Okay. Sudah sama. 2X kuasa 2 tolak 1. Ini pun sama. 2X kuasa 2 tolak 1. Tekan CALC. Calculate ni. Tekan yang tu. Okay, dia akan keluar. X sama dengan berapa? So, X sama dengan berapa? Macam ni. X sama dengan negatif 1. So, tekan negatif 1. Tekan sama dengan 2 kali, awak akan dapat 1. Yang ni. X sama dengan negatif 1, Y sama dengan 1. Okey, lagi. X sama dengan 0. Tekan kalkulat lagi. Tekan 0. Tekan sama dengan, dapat negatif 1. Sama kan? Kemudian X sama dengan 1. Tekan kalkulat lagi sekali. Tekan nombor 1. Tekan sama dengan 2 kali. Awak dapat 1. Okey, kemudian X sama dengan 2. Okey, tekan kalkulat. Tekan 2. Tekan sama dengan, awak dapat 7. X sama dengan 7. So dah siap. Dapatlah jadual nilai dia. Cikgu, nama ni cikgu saya kurang faham ah. Okey, boleh. Okey, sekejap cikgu padam dulu. Nanti kan banyak benar ni, pening. Okey. Syarat nak faham, kalkulator mesti dekat depan. Okey, tengok persamaan ni. Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak 1. Okey, pada kalkulator awak, yang ni kita nak tekan pada kalkulator ni. Ini. Yang ni kita nak tekan pada kalkulator. 2X tolak 1. 2. Okey, tekan nombor 2. Okey, tekan nombor 2. Okey, tekan nombor 2. 2 ni 2. Okey, kemudian kita nak tekan. 2 dah tekan. Okey, sekarang nak tekan X kuasa 2 macam mana? Okey, ada setengah kalkulator dah terus ada X kat sini. Okey, tapi tak apa. Cikgu ajar kalau kalkulator awak tak ada X, awak tekan alpha. Awak tekan tanda tutup kurungan ni, warna pink ni, warna merah ni ada nilai, ada X kan? Tekan yang tu. So dia dah keluar X. Kemudian tekan kuasa 2. Kuasa 2 kat sini. Tekan kuasa 2. So dah dapat 2X kuasa 2. 2X kuasa 2. Lepas tu tolak 1. Tolak 1. Tekan tolak. Tekan 1. Lepas tu tekanlah tanda calculate. CALC. Sini. Okay. So dia tanya X sama dengan berapa? Okay, yang ni kita tengok. X sama dengan negatif 1. Tekan negatif, tekan 1. So tekan sama dengan 2 kali. Awak dapat 1. Ini 1 kat sini. Okay, faham? Faham tak? Siapa tanya tadi? Yang apa negatif 1 tu tadi ulang boleh cikgu? Negatif 1. Okey, negatif 1 Okay, tekan kalkulat tadi. Negatif 1. Tekan negatif ni, tanda negatif tau ni. Ini tanda negatif. Negatif 1. Tekan sama dengan 2 kali. Awak dapat 1. Okey? Boleh? Boleh cikgu. Okey, bagus.
Cikgu, Ya, yang D tu saya kurang faham. D. D. Buat graf D tu. Okey, kita pergi pada D. Mana D? Okey, ni D 1 per X kuasa 2. Kurang faham apa nak dapatkan jawapan bawah ni? Okey, macam ni Okey. Dia ada dua cara. Satu, awak kira manual. Untuk awak kira manual, sudah. Untuk awak kira manual, awak kena satu-satu cikgu ajar yang manual dulu Okey, Y sama dengan 1 per X kuasa 2. Y sama dengan 1 per X kuasa 2. Okey, gantikan apabila X sama dengan negatif 4. Okey, X sama dengan negatif 4. Okey, so Y sama dengan, ambil balik persamaan tu 1 per X kuasa 2. So ganti nilai 1 per negatif 4 kuasa 2. Okey. Awak tekan kalkulator awak. Ambil tanda ni, pecahan 1. Okey, turun bawah. Kurungan negatif, kurungan negatif 4 untuk kurungan kuasa 2. So awak akan dapat 1 per 16. Macam mana dah shift Okey, 0.0625. So kita ambil 0.06 sajalah. So yang ni 0.06. Okey, sama Okey, kemudian kalau X sama dengan 0.06. Okey, X sama dengan negatif 3. Okey, Y sama dengan 1 per X kuasa 2 sama dengan 1 per negatif 3 kuasa 2. Okey. Ini pun sama. Ini cara manual 1 per negatif 3. Negatif 3 tutup kurungan tekan kuasa 2. 1 X kuasa 2 dengan nilai X sama dengan negatif 3. Dia akan dapat macam ni. Tekan shift. Siapa yang kalkulator kelas Swiss tekan shift, tekan sama dengan. Awak akan dapat 0.11. Okey. 0.11. Okey. Kalau nak guna yang tadi, masukkan nilai saja. Gini caranya. Biasa cikgu tekan on. Okey. Masih lagi tekan tanda pecahan ni. 1. Okey. Per X kuasa 2 kan. Okey. Alpha. Tutup kurungan ni dapat X kuasa 2. Macam tu. So apa-apa kalau nak buat yang fungsi ni tekan calculate. So dia akan dapat ditanya X sama dengan berapa. So kita letak X sama dengan negatif 3. Tekan. Awak akan dapat 1 per 9. Tekan shift, tekan ni. Cikgu, Ya. tapi saya pakai kalkulator Casio 350. Casio 350. Sekejap cikgu tengok cikgu punya Casio sekejap. Sekejap Yang mana hitam kan? Okay. Yang ni ke? Mana tak? Pakai yang ni ke? Yang ni. Sekejap cikgu tengok. Share screen. Okey, kalau yang tu kita ambil ni. Okey, 1 per. Kalau yang tu awak kena tekan yang ni. Okay, cikgu punya kalkulator dah tak ada bateri sangat ni. Okey, 1
Okay, tekan nombor 1. Awak tekan yang tanda A, B per C tu. Dah. Okay. Buat kurungan. Yang awak punya kena buat kurungan. X awak sama juga alpha. Tutup kurungan. Lepas tu buat kuasa 2. Baru awak tutup kurungan lagi sekali. Okay. Lepas tu awak tekan calculate. 1 per X kuasa 2. Tutup kurungan, tekan calculate. So dia tanya X tanda soal kan? Betul? Betul tak? Ya. X tanda soal. So X tanda soal, dia kita nak cari tadi negatif 3 kan? So awak tekanlah negatif 3, awak tekan sama dengan. Okay, dia akan dapat apa jawapan dia tu? Dapat berapa? Cikgu punya bateri dah habis dah. Satu X kuasa 2 calculate. Okay, X sama Cikgu. dengan ya. Korang faham sikit lah yang dekat X dengan kuasa 2 tutup kurungan tu. Macam mana? Yang cikgu kata buka kurungan tutup kurungan tu. So korang faham sikit kat situ. Oh dia gini sebabnya awak kalkulator yang Casio yang ni. Sekejap cikgu share screen, cikgu tunjuk sekejap. Share, okay. Okay, kalkulator Casio yang tu, dia bila 1 per X kuasa 2, awak kena buat 1 dalam kalkulator tu per kurungan X kuasa 2 tutup kurungan macam tu. Lepas tu tekan CALC. Nanti dia akan keluar X. Macam tu. Dia tanya, X tu nilai apa? 1 per X kuasa 2 tutup kurungan. Klik negatif 3. Okay, bila awak tekan negatif 3, isikan nilai X sama dengan negatif 3. Okay, awak dapat berapa jawapan dia? Cikgu, saya punya ni macam tak di CALC je. Ada dekat bawah shift. Ada tak bawah shift? Tak ada. Tak ada. Nanti awak ambil gambar kalkulator, tunjuk kat cikgu, hantar kat cikgu Boleh. Nanti lepas ni lah. So sekarang awak kira manual dulu. Okay, lepas tu kita kira lah satu-satu. Berbalik pada yang ni pula. So dapat mana tadi? Nanti Alif hantar gambar kalkulator tau. Ya Cikgu cikgu. try. Yang ni awak buat manual dulu. So dapat 0.11 kat sini. Lepas tu 1 per 1 per X kuasa 2 calculate. Okay, X sama dengan negatif 1. Okay, dapat 1. Ini 1. X sama dengan negatif 5. Calculate. Negatif, bukan 5. 0.5. 0.5. 4. Lepas tu calculate X sama dengan 2. 2. 1 per 4. Nak jadi pecahan dan nak jadi perpuluhan. Silap. X sama dengan 2. Okay, shift. Answer. Saya keluar sini. 1 per 4. Macam nak jadi pecahan jadi perpuluhan?
1/4, 1/4. 1/25 Okay, 0.25. Okay, so daripada nilai ni lah awak akan bina graf. So jawapan dia, jadi bagi jap. Okay, ini jawapan dia. Alright. Okay, ini jawapan graf untuk soalan D tadi. Okay. Okay, ada soalan tak untuk membina graf? Cikgu. Ya. Kenapa graf ni dia jadi macam ni? Jadi macam dalam gambar cikgu tunjuk ni. Okey, sebab ini adalah dia graf salingan juga. Tapi dia sebab dia kuasa 2, dia positif. Macam ni. Dia salingan tapi salingan yang positif. Sebab dia ada X kuasa 2. Kita panggil yang ini gini cikgu tunjuk ni. Okay, sebab dia punya, kalau yang ini bila kita jadikan dia, kita tak nak. Okay, ini Y sama dengan 1/X kuasa 2. Okay, dia sama juga dengan Y 1X. Bila X tu kita naik atas dah jadi negatif 2. Okay. Kalau tadi awak belajar graf kuadratik kan, kuadratik yang dia melengkung tu, X kuasa 2 tu dapat graf kuadratik. Yang ini dia half daripada kuadratik tu. Okay, so dia sama dengan Y sama dengan X negatif 2. Kalau salingan yang lagi 1, dia macam ni. Yang ni. Tapi yang ni, dia akan naik ke atas. Tu dia jadi macam ni. Macam. Okay. Untuk tahap awak hanya, sebab dia tak akan tanya, dia soalan untuk tahap tingkatan 2 ni, dia tak akan tanya bagi graf, ini graf apa, tak. Dia hanya bagi tahu macam ni, jadual nilai, awak bina graf. Jenis graf, nama graf, kuadratik lah, kubik, fungsi linear, itu sekadar untuk awak punya pengetahuan. Sebab yang ini nanti awak akan belajar dalam matematik tambahan. Nanti awak tingkatan 4 nanti ambil matematik tambahan, dia lebih detail. Nanti awak kena kenali nama graf. Ini sekadar pengetahuan sahaja. Okay? Jangan risau, cikgu tak akan tanya, ni graf kuadratik ke graf salingan? Tak, cikgu tak tanya. Ini sekadar untuk awak tahulah apabila X, 1/X, dia punya bentuk graf macam mana. Kalau X kuasa 2, graf dia macam mana. Kalau X, graf macam mana. X kuasa 3 dapat graf kubik. Gitu. Okay, ada soalan lain tak? Kalau tak ada soalan, kita stop dulu kelas. Awak ada masa 20 minit ni awak siapkan sampai soalan D. Dah siap, ambil gambar, hantar ke cikgu. Okay, boleh? Boleh cikgu. Alright. Cikgu, saya kena tunggu mak saya print dulu baru saya boleh buat. Okay, boleh. Sebab saya tak boleh. Nanti cikgu bagi yang PDF yang kita bincang tadi. Bolehlah awak tengok. Okay.
Alright, tu sahaja untuk hari ini. Apa kehadiran tolong tulis. Nanti awak semak kehadiran. Kalau cikgu tak tik kehadiran tu, awak bagi tahu cikgu. Setakat ni cikgu dah tik siapa yang dah tulis tadi. Okey, kepentingan kehadiran sebab mula penggal kedua, kehadiran awak, hasil kerja awak, cikgu akan ambil kira untuk pemberian markah untuk PBD sebab kita tak ada exam tengah tahun buat masa sekarang. Alright, boleh? So hasil kerja awak ni lah awak punya markah. Okey. Terus tu sahaja untuk hari ni. Ada apa-apa soalan lain awak boleh terus WhatsApp cikgu. Okey, tu sahaja. Alright, bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama Alisha. Terima kasih cikgu. Sama Airin. Terima kasih, Sama cikgu. Azmi. Terima kasih Alia. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Bye Aira.